Hamid! Terima kasih, Kalami. Bagaimana kau tahu itu dari aku? Aku tahu. Aku akan menunggumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Abdul Latif, nombor matrik I18-3363. Saya akan menceritakan salah sebuah karya Buya Hamka diadaptasikan kepada sebuah filem yang telah dimainkan di Indonesia yang bertajuk Di Bawah Lindungan Kaabah. Di Bawah Lindungan Kaabah ni menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Hamid. Hamid! Yang dimainkan wataknya oleh Ali Junud. Hamid ni dia tinggal bersama ibu bapanya. Kehidupan mereka di Kota Padang ni, mereka kehidupannya sederhana, tak terlalu miskin dan tak terlalu kaya. Pada suatu hari, pada satu ketika, di mana bapa Hamid dia meninggal dunia ketika umur Hamid tu berusia 4 tahun. Dan pada ketika itu juga tinggallah hanyalah ibu dan Hamid saja. Semoga ayahmu tidak kecewa melihat bagaimana mak membesarkanmu. Dan bersebelahan dengan rumah mereka ada sebuah rumah yang ditinggalkan, yang didiami oleh seorang lelaki, sebuah keluarga, iaitu Engku Jaafar dan Asia. Asia itu adalah isteri kepada Engku Jaafar dan mempunyai seorang anak yang bernama Zainab. Mak? Mak? Hamid? Sudah kembali kau dari rumah Haji Jaafar? Iya, Mak. Sudah kau sampaikan juga salam terima kasih dari emak, Hamid? Sudah, Mak. Engku Jaafar ni dia telah menganggap Hamid ni adalah anak angkatnya, dan Engku Jaafar ni jugalah yang membiayai semua pendidikan Hamid. Pada ketika itu juga Zainab dan Hamid ni daripada mereka kecil sampai ke besar, mereka ni adalah kawan baik. Dan mereka bersama-sama sejak kecil lagi sampai besar. Mau diantar kemana kau, Zainab? Keluar dari pulau ini, Mit. Akan tetapi bila dah sampai dewasa, pada satu ketika bila dah Engku Jaafar ni dia membuat keputusan untuk menyekolahkan Hamid keluar daripada Kota Padang. Tawalib adalah pilihan yang tepat. Terima kasih, Engku. Saya tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Engku. Dan dia terpisah dengan Zainab. Kiranya macam Zainab tu macam sedih sebab terpisah dengan Hamid. Kau akan segera berangkat ke Tawalib. Pergi memasuki dunia yang lebih luas. Engku Jaafar ni nak Hamid tu belajar lebih lagi. Kira macam untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas daripada di kampungnya lah. Kira mereka terpisah. Dan pada satu ketika, kadang-kadang Hamid tu dia balik jenguk si Zainab tu apa semua kan. Apa kabar, Zainab? Baik, Hamid. Lepas tu pada satu ketika juga Hamid dikabarkan oleh penduduk kampung, iaitu Engku Jaafar tu meninggal dunia. Apakah benar yang saya dengar? Kalau kapal terakhir yang membawa rombongan haji tenggelam. Benar, kapalnya terbakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiranya Hamid ni dia macam dia amat sedih apabila mendapat tahu apabila Engku Jaafar tu meninggal dunia, sebab Engku Jaafar tu lah yang banyak berjasa dalam kehidupannya kerana telah memberikan pendidikan dengan menyara keluarganya juga. Sudah sangat bersyukur mak bisa bekerja di tempat mereka. Dan kamu disekolahkan. Dan setelah Engku Jaafar meninggal, ibu kepada Zainab, iaitu Asia, dia telah ingin mengahwini anaknya iaitu Zainab dengan orang lain, iaitu orang dari keturunannya juga. Ada apa dengan Zainab? Tentang mempertalikan Zainab dengan Arifin setelah lulus dari Jawa.
Uni tidak lupa kan? Tentu saja tidak. Aku dan almarhum engkau sudah mengatakan setuju, bukan? Sebenarnya dia telah menyukai Hamid. Dan Hamid juga sebenarnya dalam diam dia menyukai Zainab. Kau di situ? Iya, Hamid. Sedang apa kau di situ tengah malam begini? Aku tak tahu. Kau? Apapun alasan kau ada di situ, sama dengan alasanku ada di sini sekarang. Tapi mereka berdua tidak tidak mahu mengutarakan isi hati masing-masing sebab mereka tak yakin. Tetapi mereka suka sama suka. Dan ibu Zainab tu dia telah memberitahu Hamid untuk menasihati Zainab supaya menerima lamaran. Bantulah melunakkan hati Zainab. Bujuklah dia supaya mau menikah. Hamid pun dia merasa sedih. Tapi dia tetap kena bagi tahu Zainab, menasihati Zainab sebab itu amanah daripada mak Zainab. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Sebab pada ibunya keturunan dan darjat itu penting dalam keluarganya. Segala kaum kerabat telah sepakat mempertalikan Zainab dengannya. Maksud mereka dengan perkawinan ini supaya harta benda almarhum dapat dijaga kaum keluarga sendiri. Sebab pada satu ketika Doakan aku. Agar aku menikah dengan lelaki yang aku cintai dan mencintai, Kumit. akan tetapi keluarga pihak perempuan iaitu pihak Zainab, keluarga dia tidak menyetujuinya sebab kerana Hamid tu adalah orang miskin dan tidak tahu usul asalnya daripada keluarga mana. Kira macam keluarga dia tu dia mementingkan darjat, dia mementingkan harta dan sebagainya. Akan tetapi pada masa itu Zainab menentang untuk dijodohkan pada ketika itu. Sampai kapanpun, aku akan tetap memegang doaku, Hamid. Doa yang dulu pernah aku titipkan kepadamu. Menikah dengan lelaki yang aku cintai dan mencintai aku. Hinggalah pada satu ketika si Hamid dia membawa diri ke Mekah kerana terlalu amat sedih dengan berita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab juga dia sedih atas keputusan yang mak dia buat. Persiapan tinggal sedikit lagi, Uni. Uni tidak perlu khawatir. Lusa kalau rombongan datang, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, Uni. Dan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. akhirnya Kapal yang membawa keluarga Arifin ini tertahan oleh badai di salah satu pelabuhan persinggahan. Zainab juga sebenarnya dia telah menolak lamaran tersebut dan dia sedang menunggu Hamid pulang daripada Mekah. Sebentar lagi, Hamid akan kembali, Mak. Zainab menunggu Hamid balik daripada Mekah. Pada ketika itu, ketika di Mekah, Hamid tu telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Ketika dia menunggu Hamid pulang, dia pun meninggal. Zainab? Zainab? Kiranya mereka ni meninggal pada waktu yang sama tapi pada tempat yang beza. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Muhammad Bakari. Okay, saya akan teruskan tentang nilai kebaikan. Terdapat pelbagai nilai kebaikan dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah karya Hamka yang banyak memberikan kesan yang mendalam bagi filem tersebut. Antara nilai-nilai adalah seperti nilai kepentingan agama, nilai kasih sayang, nilai ketabahan hati, persahabatan yang sejati, kepentingan ilmu dan nilai berdikari dan sebagainya. Salah satu nilai kebaikan yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini adalah nilai kepentingan agama.
Nilai kepentingan agama ini dapat dilihat dengan jelas pada awal cerita sehinggalah cerita ini berakhir. Dan pada itu, agama dikatakan penting bagi diri setiap individu. Pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua juga, masyarakat di Indonesia ni pada ketika itu telah mempunyai pegangan agama yang kukuh di samping taat dalam menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar. Terdapat juga segelintir daripada masyarakat pada zaman tersebut menjadi ahli sufi maupun ahli agama yang menjalankan dakwah Islamiah. Izinkan saya ajukan perumpamaan. Ada yang ingin sholat, lalu tidak dikerjakannya. Apa bisa dibilang dia sudah sholat? Melalui filem ini, nilai kepentingan agama dapat dilihat dalam setiap watak, sama ada watak utama maupun watak sampingan. Adakah tempat kembali? Adakah selain Allah? Sebagai contoh dalam diri masyarakat pada zaman itu sudah menjadikan Islam sebagai pelengkap hidup mereka sehingga ada yang berlumba-lumba mahu menunaikan haji. Aku selalu kagum pada mereka. Bertahun-tahun menabung untuk kemudian berbulan-bulan menempuh perjalanan memenuhi panggilan ke tanah suci. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Bagi memenuhi tuntutan rukun Islam yang kelima, iaitu seruan haji bagi mereka yang berkemampuan. Seterusnya, nilai kasih sayang dapat dilihat dalam pelbagai situasi, sama ada kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Mak sakit. Masuk angin biasa, Hamid. Kasih sayang antara suami isteri, kasih sayang antara pemuda dan pemudi, kasih sayang antara sahabat serta kasih sayang terhadap masyarakat dan bangsanya. Selain itu, terdapat juga nilai ketabahan hati dalam filem ini. Tabahnya hati seorang pemuda bernama Hamid dalam melayari hidupnya yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Tertuang dalam syair pujian, lepas hati memandang lautmu terheran. Semenjak kecil, beliau sudah kehilangan ayah. Kemudian disusuli pula dengan kehilangan Haji Jaafar yang menyerap pembelajarannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekaligus datang pula musibah baru kepada diri Hamid, iaitu kehilangan ibu tercinta. Dan akhir cerita, apabila orang yang dicintainya Zainab turut sama meninggal dunia. Di samping itu, terdapatnya nilai simpati terutamanya terhadap golongan yang miskin. Terima kasih. Sama-sama. Hal ini dapat dilihat dari watak Haji Jaafar yang begitu baik hati dan rendah diri dalam kehidupan dia. Beliau sanggup menyekolahkan Hamid dan menanggung segala perbelanjaan Hamid serta ibunya. Terima kasih banyak, Engku. Karena kebaikanku, saya bisa sekolah sampai sekolah menengah. Dan ini menyebabkan Haji Jaafar sangat disenangi oleh Hamid dan ibunya serta masyarakat di sekelilingnya turut memandang tinggi kemurahan hati beliau. Seterusnya, nilai terakhir adalah merupakan nilai kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Sama ada nilai kesetiaan suami isteri, kesetiaan antara pasangan kekasih maupun kesetiaan dalam persahabatan. Nilai itu dapat dilihat sama ada dalam diri Hamid, Zainab maupun ibu Hamid sendiri. Tuntasnya, nilai merupakan salah satu aspek terpenting bagi penghasilan sesebuah karya kerana nilai merupakan sifat ketinggian, sama ada pemikiran agama, kemasyarakatan dan sebagainya. Filem ini juga syarat dengan kepelbagaian nilai positif yang didukung oleh masyarakat pada zaman tersebut. Petang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan lomba debat antara kelompok pertama yang dipimpin oleh. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan mereka pada masa itu dan nilai hidup inilah yang diwarisi dari nenek moyang, seterusnya diterapkan ke generasi yang mendatang. Jangan gaduh. Bang, memangnya nanti kalau kuatan aluran aku harus diraikan seperti ini ya bang? Tak penting perayaannya seperti apa. Yang penting kau pikirkan, biar cepat hatam Al-Quran seperti Sulung dan kawan-kawan, ya? Penerapan nilai-nilai ini juga adalah
untuk memberikan kesedaran dan meningkatkan lagi kepribadian masyarakat Melayu. Manakala nilai-nilai yang negatif haruslah disingkirkan dari kehidupan sekarang. Secara keseluruhannya, nilai yang positif sebagai gaya hidup yang dipegang oleh sesebuah masyarakat haruslah dicontohi dan dijadikan pegangan bagi generasi muda zaman sekarang. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Umairah binti Muhammad Zain, nombor matrik I18303266. Okey, baik. Saya di sini akan cuba untuk mengeluarkan ataupun cuba untuk menghuraikan nilai-nilai keburukan yang terdapat di dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah. Okey, melalui drama, melalui filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini dapat kita perhatikan terdapat beberapa babak yang membawa kita kepada nilai-nilai yang negatif. Selalunya dalam setiap cerita ataupun dalam setiap drama ataupun filem yang membawa watak-watak keburukan ini, mereka dipanggil watak antagonis. Mak, izinkan aku ke surau. Izinkan aku ke surau, Mak. Jangan. Tapi watak antagonis ini dia tak semestinya jahat. Ada setengahnya watak antagonis ini dia tak jahat, tapi dia hanya menentang watak utama. Okey, tetapi melalui filem ini, untuk nilai yang pertama, saya akan cuba saya tak akan tengok nilai keburukan kepada watak antagonis, tapi saya akan melihatkan watak yang dibawa, watak keburukan tu daripada watak utama mereka itu sendiri, itu Hamid dan Zainab. Boleh aku bertanya sesuatu, Hamid? Apa itu, Zainab? Babak mana yang menunjukkan mereka ini menunjukkan nilai keburukan? Okey, nilai yang pertama ialah tidak menjaga adab pergaulan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, novel ini, filem ini dia diadaptasikan oleh sebuah novel. Okey, di dalam novel tersebut, setelah Zainab dia meningkat dewasa, adab pergaulan mereka sangat terjaga. Hamid, malah Hamid sendiri jarang bertemu dengan Zainab. Zainab? Tetapi sebagaimana yang kita dapat lihat di dalam filem, adab pergaulan mereka seperti dah tak terjaga. Okay, saya bawakan satu babak yang mana ketika Zainab pergi ke pasar dan ketika itu dia bertemu dengan Hamid. Apa yang mereka buat? Pada ketika itu hujan turun, apa yang mereka dua lakukan? Betul, mereka menari berpusing-pusing, bermain hujan di tempat awam. Memang tak ada fizikal persentuhan antara mereka, tapi kita yang melihat boleh nampaklah gaulan mereka tu sangat rapat. Tak seperti yang dimaksudkan di dalam novel. Okey, itu yang satu. Okey, yang kedua, nilai keburukan yang ada dalam filem ini lagi. Okey, bagi saya sendiri, part yang saya nak keluarkan nilai keburukan ini memang babak ini memang menjadi tarikan semua. Okey, part mana? Part ketika mana si Hamid menyelamatkan Zainab yang hampir kelemasan selepas terjatuh. Hamid telah menyelamatkan Zainab. Dan untuk menyelamatkan Zainab, Hamid telah melakukan bantuan CPR, iaitu bantuan pernafasan. Okey, daripada filem tu kita boleh tengok reaksi penduduk pada ketika itu. Mereka rasa janggal, rasa macam perbuatan yang Hamid lakukan terhadap Zainab tu macam tak boleh diterima. Okey, pada malamnya, part yang menarik itu, pada malamnya orang kampung telah bersepakat nak keluarkan Hamid ni keluar daripada kampung. Naiklah. Okey, kita boleh tengok daripada babak tu kita dapat lihat nilai yang ditunjukkan oleh penduduk-penduduk kampung itu sangat tak baik, amat tidak baik. Dengan
mereka dengan tidak mengetahui tujuan asal Hamid dia melakukan bantuan CPR tu untuk menyelamatkan nyawa Zainab. Malah mereka menuduh Hamid ingin melakukan hal yang tak baik kepada Zainab. Dia menyentuhmu. Dia bahkan melakukan lebih daripada sekedar menyentuh. Okay. Cuba semua bayangkan. Kita jadi Hamid, kita menyelamatkan seseorang, memang ikhlas nak menyelamatkan seseorang, tapi kita dituduh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jika di depan orang banyak saja bisa melakukan hal seperti itu, Astagfirullahalazim. Kita yang tengok ni pun jadi macam tak puas hati dengan watak yang dipegang penduduk-penduduk kampung itu. Kita boleh tengok, kita boleh rasa pelbagai emosi, kita boleh rasa sedih, kesal, macam-macam lagi. Aku mau ke surau, Mak. Hamid tak berbuat salah. Apatah lagi bila kita ketahui bahawa keputusan yang dilakukan oleh ketua-ketua kampung, mereka membuat keputusan untuk mengeluarkan Hamid daripada kampung tersebut. Hamid akan menjalani hukuman dibuang keluar kampung. Malah dia terpaksa berpisah dengan ibu dia. Hamid minta diri. Okey, ala-ala kita dah bercerita tentang Hamid menyelamatkan si Zainab ini, melakukan CPR kepada Zainab ini. Suka untuk saya bawakan satu kaedah, iaitu yang berbunyi ad-darurah tubihul mahdurah, iaitu kemudaratan itu membolehkan tegahan. Yang mana ia bermaksud keadaan mudarat itu membolehkan atau mengharuskan tegahan. Sama yang dilakukan oleh Hamid, hukum asal menyentuh seorang wanita yang bukan ajnabi adalah haram. Namun jika ada kemudaratan, berlaku sesuatu yang membawa kemudaratan, boleh kita melakukan perkara tegahan tersebut. Seperti Hamid menyelamatkan Zainab ketika hampir Zainab kehilangan nyawa disebabkan kelemasan. Okey, yang terakhir, nilai keburukan yang terakhir yang saya akan fokuskan ialah iaitu nilai keburukan dia ialah menipu. Okey, siapa yang menipu? Siapa yang kena tipu? Okey. Okey, di sini saya akan nyatakan sikap ibu kepada Zainab yang mana dia telah menipu Zainab dan Hamid. Kemana, Mit? Saya juga belum tahu, Mak. Masih banyak ilmu yang harus saya cari. Dia ingin bertemu Zainab buat kali terakhir. Namun apa yang telah ibu si Zainab kata? Zainab, dia sedang ke pasar. Namun hakikatnya Zainab pada waktu itu, pada ketika itu masih berada di dalam bilik. Mak kira kau tidur. Dan mereka tak dapat bertemu lah. Namun selepas Hamid dah keluar, Zainab pula, si ibu Zainab ni dia telah pula menipu Zainab. Menipu dengan berkata, memang betul dia berkata Hamid telah keluar daripada kampung. Namun dia telah cara percakapan ibu dia tu mengatakan bahawa Hamid ni keluar macam dah tak nak bertemu dengan Zainab lagi. Kerana ibu dia telah menipu kedua belah pihak, Hamid dan juga si Zainab. Tadi Mak sudah minta untuk menunggu kau, tapi keretanya sudah mau berangkat. Itu saja penerangan daripada saya, review sedikit mengenai filem ini, filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini. Jadi bagi siapa yang belum melihatnya, ayolah sama-sama kita melihatnya. Wallahualam, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ifa binti Mak Ruzin, nombor metrik I18338. Okey, baiklah. Kita dah lihat tadi nilai keburukan serta nilai kebaikan daripada filem ini. Baiklah, untuk part saya akan menerangkan berkaitan dengan pengajaran yang kita boleh ambil daripada filem ini. Okey, baiklah. Pengajaran yang pertama iaitu nilai hormat menghormati. Okey, nilai hormat menghormati yang boleh kita ambil daripada cerita ni, yang mana scene Hamid dia hormat keputusan mak dia, yang mana orang yang berharta tidak sesuai untuk orang yang kurang berharta. Macam jangan turutkan perasaanmu itu, Hamid. Sampai kapanpun emas takkan setara dengan loyang, dan sutra tak sebangsa dengan benang. Pada zaman itu mereka sangat mementingkan adat. Maksudnya orang yang kurang berharta ni tak sesuai lah dengan orang berharta. Okey, kira Hamid ni dia hormat keputusan mak dia. Dia tak bagi tahu lah Zainab yang dia suka Zainab. Apa impianmu yang paling besar dalam hidupmu, Mit? Aku ingin kiranya sifat hormat yang Hamid tunjukkan dalam sini, kira macam kita boleh respect lah yang Hamid ni memang sangat sayanglah mak dia. Dia fahamlah apa yang mak dia maksudkan. Okey, baiklah. Nilai yang kedua adalah kasih sayang. Okey, kalau kita tengok nilai kasih sayang dalam cerita ni sangat banyak. So kat sini saya bagi tahu sikit-sikit je lah. Okey, scene kasih sayang yang boleh kita tengok dalam cerita ni yang mana Mak, tolong Mak, Mit. Mak.
Mak. Kalau kita tengok memang mak dia memang dah nazak sangat masa tu. Jelaslah yang macam Hamid tu sangat sayang dengan mak dia. Kalau kita tengok pada zaman sekarang pun kita akan buat benda yang sama macam mana Hamid buat. Okey, next kita masuk kepada nilai yang ketiga, iaitu pengajaran yang ketiga, iaitu nilai adat dan keagamaan. Kalau kita tengok dalam filem ni, yang mana nilai adat dan keagamaan itu sangat dititik beratkan. Kita tengok dekat scene yang mana waktu kanak-kanak nak khatam Quran tu. Jangan gaduh. Bang, memangnya nanti kalau kuota maluran aku harus direken seperti ini ya bang? Yang macam keagamaan itu nampaklah jelas lah, yang mana pada zaman tu dalam cerita ni, yang mana apabila ada kanak-kanak yang dah khatam Al-Quran, mereka akan berarak satu kampung. Tengok zaman sekarang dah tak ada dah macam tu. So macam kalau kita ada pada zaman tu, kita rasa macam zuk dia tu macam mereka masih menjaga adab-adab sing keagamaan tu masih kuatlah pada zaman tu. Okey, nilai adat dan keagamaan yang seterusnya kalau kita boleh tengok, yang mana apabila seseorang itu melakukan kesalahan, kiranya macam mereka itu perlu dijatuhkan hukuman. Kamu harus pergi dari kampung itu untuk mengelakkan daripada perkara itu berulang serta timbulnya fitnah antara penduduk kampung. Pada masa tu yang kalau kita tengok, Hamid dia telah dijatuhkan hukuman untuk dibuang kampung kerana telah mereka beranggap yang si Hamid ni telah melakukan perkara yang tidak senonohlah kepada Zainab. Hamid, kami semua menantimu. Sedangkan kalau kita tahu dalam scene tu, Hamid ni dia nak selamatkan si Zainab daripada lemasan. Dia telah melakukan CPR. So disebabkan perkara ataupun peristiwa tersebut, Hamid telah dijatuhkan hukuman untuk dibuang kampung. Hamid akan menjalani hukuman dibuang keluar kampung. Kiranya kalau kita tengok, mereka ni sangat mementingkan adat dan nilai keagamaan kat situ supaya perkara-perkara macam ni tak berulang dan tidak menimbulkan fitnah. Sedangkan apa yang kita tengok, lewat Hamid, Allah menjawab doa saya. okey, baiklah, seterusnya kita masuk kepada part siapa je yang boleh tengok filem ni. Okey, pada pandangan saya dalam filem ni semua peringkat umum boleh tengok, yang mana kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa ni. Filem ni ada subtitle, so sesuai lah untuk semua golongan kan. Okey, yang keduanya, filem ini menunjukkan nilai keagamaan yang jarang ada pada zaman sekarang. Kalau kita tengok filem-filem yang Buya Hamka cipta ni, jaranglah nak ada pada zaman sekarang. So bila generasi hari ini tonton cerita ni, dia boleh ambil vibe-vibe apa orang cakap, nilai-nilai. Maksudnya pada zaman tu mereka sangat menjaga adat, pergaulan, pembatasan, nilai keagamaan pada zaman tu memang sangat jelas lah kalau kita tengok dalam filem ni. So remaja hari ni boleh tonton cerita ni, serius sangat best. Okey, cadangan penambahbaikan. Okey, seperti mana yang kita tahu, setiap satu filem ataupun drama ataupun cerita apa pun mesti ada cakap kebaikan, ada kurang, ada yang best, ada yang panjang sangat, ada yang macam sangkut, tergantung apa tu. Okey, pada pandangan saya cerita ni menarik. So untuk penambahbaikan, buat cerita macam ni lagi di masa akan datang, mungkin bukan scene Hamid dengan Zainab, mungkin scene orang lain. Maksudnya cerita-cerita ni macam ni sangat menarik lah pada saya. Mungkin orang yang suka sejarah ataupun suka tengok alam, ataupun suka tengok tempat-tempat yang macam jarang yang ditemui. Kalau kita tengok kampung yang mereka shoot dalam cerita ni sangat cantik. Maksudnya kampung Padang lah. Okey, untuk rate cerita ni bagi saya kita bagi 4.8 lah, 4.8 per 5. Okey, 4.8 per 5. Itu saja kot daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton bedah filem ni. Cerita ni ada je dekat YouTube, ada juga dekat Netflix ada rasanya. Okay, so korang boleh tengok cerita ni, serius sangat best, sangat menarik. Korang boleh ambil pengajaran daripada cerita ni. Banyak nilai-nilai yang boleh kita ambil. So
Ya, tonton jangan tak tonton. Bye.